Kalau anak-anak lelaki dia, ringan sangat mulut mak memuji. Tapi kalau aku, satu pujian pun aku tak pernah dengar. Bab cucu pula, anak aku dan anak abang sebaya sama jantina. Beza umur, anak aku tua 9 hari dari anak abang. Tapi anak buah aku lagi comel lah di mata semua orang sebab ada mixed blood. Kakak ipar aku bukan berdarah Melayu tulen. Ada satu kejadian tu, parents aku naik satu kereta dengan aku untuk balik ke kampung belah ayah. 5-6 jam perjalanan. Abang aku pun ikut naik kereta dia. Bila sampai je kat rumah saudara tu, mak ambil dukung anak aku. Masa tu umur dalam setahun 8 bulan. Dan ketika tu aku juga sedang mengandung anak kedua. Tapi bila jalan ke depan sikit dari tempat parking, terus mak cakap, Alisha ni tak tukar pampers lagi ke? Alisha tu anak dia. Padahal dia pun tahu 5-6 jam perjalanan memang kami tak ada berhenti singgah mana-mana R&R. Dia duduk sebelah aku masa dalam kereta. Takkan dia tak tahu yang anak aku memang belum sempat tukar pampers. Lagi pula pampers ni tak adalah penuh mana. Lepas tu terus dia bagi Alisha dekat aku dan cepat-cepat dukung anak buah aku tu pula. Dia nak dukung, nak tunjuk dekat setara mara semua agaknya kot. Yang cucu dia tu comel. Lepas tu aku dan kakak ipar aku tumpanglah toilet dan bilik untuk tukar pampers anak-anak kan. Aku tanya pada kakak ipar aku, anak buah aku ni dah ada tukar pampers ke sejak dari rumah? Dia kata tak ada, ni baru nak tukar lah ni sebab dah bocor. Nampak tak dekat situ? Itu hanyalah alasan mak aku semata-mata sebab nak dukung cucunya yang lebih comel. Mak aku pun selalu puji-puji anak buah aku tu depan aku. Gebulah, kening terletak lah. Tapi anak aku tak ada pun. Setakat comel tu mungkin ada lah kot. Anak aku pula masa kecil susah nak tumbuh rambut. Lepas cukur memang orang cakap kepala anak aku ni botak je. Abang aku pernah daripada depan aku cakap dekat mak, Alisha ni rambutnya ikut family belah ayah. Lepas tu mak pun tanyalah kenapa pula. Dan abang cakap, yelah sebab botak tengah. Macam 2-3 orang pakcik adik-adik ayah aku tu lah. Selamba je dia cakap macam tu dan mak pun sengih je dengar. Tak ada pun tegur abang kata tak baik cakap macam tu ke apa ke, tak ada. Bayi perempuan disamakan dengan orang lelaki yang botak tengah. Pasal abang pula beza umur kami setahun je. Aku dengan abang umur awal 30-an. Dari kecil memang kita orang selalu gaduh. Ada masa okey, ada masa macam biasa. Abang aku ni sebenarnya level ustaz. Hafaz Quran, pernah masuk TV, bawa orang ulang-alik pergi umrah dan haji. Memang disanjungi, dihormati. Walaupun pandai agama, tapi baran dia nombor 1. Ikut terlunjuk nafsu. Sentiasa rasa diri tu betul dan tak boleh terima teguran ya. Sebab tu aku susah betul nak ada rasa hormat dekat dia. Apa tidaknya masa aku dah jenam di form 1, masa tu kita orang saudara mara semua dekat rumah nenek. Dia kata dia tengah tegang sakit. Jadi dia suruh pegang supaya boleh turun. Aku masa tu bodoh. Jadi percaya apa yang dia cakap. Dia set cakap lagi dekat sekolah masa tu dia tengah tegang tapi ada budak perempuan terlanggar. Terus boleh turun. Bunguk betul kan? Aku pun macam okey lah aku tolong. Tapi aku gelilah nak sentuh. Masa tu dia dah tayang depan aku. Aku pergi ambil tisu lapik tangan tapi tak turun-turun pun. Aku pun cakap dah lah tu, malas lah. Dan aku keluar dari bilik. Bila aku dah berakal sikit baru aku tahu yang sebenarnya aku kena game dengan dia. Aku boleh relax macam biasa tengok dia tayang tu sebab adik-adik aku kan lelaki. Masa sunat aku pun memang tengok. Kadang adik bongsu aku tu tak pakai seluar, lari satu rumah. So aku dah biasa tengok lah. Jadi sebab itulah aku tak ada culture shock sangat bila abang tayang dia bunyi dekat aku. Kejadian lain pula masa aku tingkatan 2 ke tingkatan 3 macam tu. Kita orang balik rumah. Aku dengan abang sekolah asrama tapi sekolah lain-lain. Abang cakap dia nak pegang aku punya. Sebab dia kata dia tak pernah rasa macam mana. Tapi memang taklah aku bagi. Bila fikir balik, memang jahanam betul ya abang aku ni. Masa tingkatan 3, kita orang balik kampung tidur ramai-ramai kat ruang tamu. Tengah-tengah tidur, aku dapat rasa ada sesuatu yang berlaku. Rupanya tangan abang cuba nak meraba aku. Tapi tangan dia tak sempat buat lah. Sebab aku tepis dan terus beralih ke tempat lain. Masa dia buat tu, dia tengah tidur pejam mata ya. Mungkin taktik dia nak buat-buat mengigau dan tak sedar agaknya kot. Padahal nenek aku ada tidur sebelah aku masa tu. Dan esok paginya, dia buat macam biasa je. Macam tak ada apa-apa yang berlaku. Abang aku masa first year diploma, dia pergi bawa anak dara orang nikah kat Siam. Lagipun college dia kan kat sepadan je. Padahal tengah belajar kos agama tu. Apa nak heran? Kata sangat kan? Bila dah kantor, parents aku bertenang je. Pergi rumah family wife dia tu berbincang, tapi dia pula baran dengan bapak mentua dia tu. Lepas pada tu, last-last bapak mentua dia suruh ceraikan anak dia dan mak cakap bapak dia ada hantar buatan ke abang. Itu pasal dia macam bio sikit few months lepas cerai. Dan lepas tu abang ada bercinta balik dengan crush dia masa dekat Ma'had Tafiz dulu. Dah plan nak kahwin dah pun, tapi perempuan tu reject abang. Lepas kena maki dengan abang. Sebab apa aku pun tak tahu. Siap suruh parents aku pergi pujuk lagi awek dia yang dekat negeri lain tu tahu. Tapi awek dia tu tetap tak nak dekat abang aku. Lepas 2-3 bulan, kawan dia kenankan pula dia dengan kakak ipar aku yang sekarang ni.
Baru berapa minggu kenal, dah bertunang, bulan depannya terus nikah. Tahun pertama kahwin, dapat anak seorang. Anak buah aku yang abang marahkan tu lah. Fast forward, lepas 4 tahun kahwin, dia pergi Mekah dengan kawan-kawan dia. Katanya nak belajar ke apa, entahlah. Dan masa tu kakak ipar aku tengah pregnant ke anak kedua. Ditinggalkan kakak ipar aku hampir 5 bulan. Masa kakak ipar aku nak bersalin, baru dia balik. Rupanya dia balik dengan berita yang dia dah kahwin dengan janda umur tua beberapa tahun dari abang. Mak cakap kakak ipar aku sampai nak toreh tangan sendiri sebab dia tahu abang kahwin lain tu masih di tengah pantang. Diorang nikah dekat Austria katanya. Tapi cerita di kahwin lain tu kita orang tahu lambat. Hampir setengah tahun kakak ipar aku rahsiakan. Bukan saja kahwin lain, dia juga ada hisap ganja atas alasan nak ubati sakit depres dia. Katanya memang doktor sahkan dia depres. Parents aku ni depan aku memang nampak kecewa. Macam-macam diorang cakap, lebih-lebih lagi ayah. Mak pun banyak kali pesan kat aku jangan cerita dekat siapa-siapa pasal abang. Jaga aib abang. Bila abang aku balik, wow. Semua terdiam langsung tak tegur apa yang dia dah buat. Ada satu hari tu dia balik bawa anak dia yang sulung je. Dan malam tu dia mengisap kat dalam bilik adik aku. Tapi macam biasalah parents aku diam kan. Dan malam yang dia balik tu sebenarnya dia baru lepas turun mahkamah ceraikan kakak ipar aku. Tapi parents aku tak tahu lagi masa tu. Dapat tahu pun sebab beberapa hari lepas tu kakak ipar aku dengan parents dia datang rumah mak nak bincang. Pasal dia dengan bini baru tu pun aku tak tahu apa kes. Dengan cerita perempuan tu pun minta cerai dan abang salahkan kakak ipar aku. Entahlah, banyak sangatlah cerita. Aku rasa susah nak luahkan. Pasal ayah aku, dia pun lebih kurang sama macam mak sebenarnya. Tak ada bonding pun dengan aku. Cuma dia ni bukan jenis pemarah, kaki pukul ataupun kaki maki aku. Ayah jenis yang tak ambil part. Walaupun mak marah aku dekat kedai makan depan family aku semua sampai aku menangis pun, ayah buat dek je. Samalah dengan adik-adik aku. Seolah-olah diorang tak kesian pun tengok aku yang meleleh air mata sambil makan. Okeylah, sampai sini saja luahan aku. Cuma aku nak minta pendapat. Perlu tak aku balik rumah mak? Raya pun tak lama je lagi. Apa yang patut aku buat Dan betul ke aku ni yang jenis berdendam dengan mak sebab aku ingat perkara-perkara lama tu? Curitan dari Yang Mental.